Kembali bersama kami dan seterusnya kita akan membincangkan vaksin dalam konteks kita bergerak ke hadapan ini di mana telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa kelonggaran untuk mereka yang telah menerima 2 dos di negeri-negeri yang memasuki fasa 2 dan seterusnya 3 dan 4. Dan untuk itu di talian kita dapat berbicara pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Profesor Madya Dr. Razak Ahmad Zaki, pakar epidemiologi Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi Zaliha. Selamat pagi Prof. Dan selamat pagi Terence. Ya. Selamat pagi Prof. Selamat pagi kami. Ya, dan kita ingin tanyakan kepada Prof, walaupun kadar vaksinasi kita semakin meningkat dan ada negeri-negeri yang telah pun bergerak ke fasa 2, tapi dari segi menyeimbangkan penerimaan vaksin dan tidak menjadikan vaksin ini sebagai silver bullet ataupun pembuka kebebasan untuk segala aktiviti yang lain. Pandangan awal Prof bagaimana? Okey, dalam situasi sekarang ni kalau kita tengok sebenarnya jumlah kes COVID bukan sahaja bergantung kepada jumlah vaksin yang diberi. Kalau kita lihat selepas program vaksin COVID-19 yang dimulakan pada bulan Mac yang lalu, negara juga telah mula memberikan kelonggaran kepada sektor-sektor tertentu. Jadi walaupun kita jangkakan kes akan menurun apabila jumlah vaksinasi meningkat, kelonggaran yang telah diberikan akan menyebabkan peningkatan kes secara tidak langsung. Jadi kesan vaksinasi dan kesan kelonggaran PKP itu seperti bertentangan antara satu sama lain. Sebab itulah kita masih perlu melaksanakan langkah pencegahan seperti memakai pelitup muka. Sebab apa yang kita lihat, walaupun kes jumlah vaksinasi meningkat, kes yang positif masih lagi meningkat oleh kerana kita belum lagi mencukupi mencapai tahap 80% yang kita targetkan. Doktor, namun kita lihat kepada negara-negara di barat yang sudah pun mencapai imuniti kelompok itu seperti United Kingdom sebagai contoh terbaik. Walaupun kadar kes adalah agak tinggi namun mendata, kadar kematian dan juga kadar pesakit dimasukkan ke hospital semakin berkurangan. Adakah ini senario yang akan kita lihat pada satu hari nanti di mana walaupun kadar kes baru adalah tinggi namun sebab kita berjaya putuskan pertalian di antara jumlah kes baru dengan kadar kematian dan kadar pesakit yang dimasukkan ke hospital, maka kita boleh dianggap telah berjaya mencapai imuniti kelompok. Kalau kita tengok dari segi tujuan vaksin itu sendiri, pertama sememangnya ialah untuk melindungi daripada kita mendapat jangkitan. Tetapi peranan kedua vaksin adalah untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang teruk. Jadi sememangnya itu yang kita akan jangkakan sekiranya kita akan mencapai tahap yang maksimum pada satu masa nanti, walaupun kita akan mungkin akan dapat melihat beberapa kes yang akan datang, tetapi jumlah mereka yang akan mendapat kes yang teruk ataupun jumlah kematian akan berkurangan. Kalau kita tengok trend sekarang pun walaupun kita tengok trend kes memang positif, memang meningkat tetapi kadar peningkatan jumlah kes positif adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar peningkatan kes kematian. So ini menunjukkan peratusan kes yang kritikal semakin berkurangan. Tetapi kita masih akan dapat melihat kes yang teruk dan kes kematian kerana dengan jumlah number yang besar, jumlah kes kritikal dan kematian juga akan bertambah, dan juga ditambah pula dengan keadaan situasi pasukan kesihatan kita yang agak tegang sekarang ini. Jadi sememangnya jumlah kematian kita akan dapat lihat pada setiap hari sampailah seketika bila kita dapat mengurangkan kes jangkitan di komuniti. Prof, Doktor, kalau dilihat untuk sasaran jangka panjang, timbul juga keluh kesah di kalangan mereka, terutama mereka yang telah pun mendapat 2 dos vaksin. Kalau di luar negara dah ada 2 vaksin, boleh buka pelitup muka dan sebagainya, tapi di Malaysia kita galakkan pula untuk memakai double layer, lapisan dua pelitup muka. Hmm. Mengapa ini perlu dilakukan ketika ini?
Okey, walaupun vaksin boleh mencegah kita dari mendapat jangkitan, ya, kita kena ingat perlindungan ini bukanlah dengan kadar 100%. Jadi kebarangkalian untuk kita mendapat jangkitan masih ada sekiranya kita terdedah kepada pesakit COVID. Cumanya gejala yang kita akan dapat adalah lebih ringan, ya. Kita ambil contoh sekiranya keberkesanan vaksin adalah 80%, jika kita terdedah kepada kes COVID masih ada 20% kebarangkalian yang kita mungkin akan mendapat jangkitan. Selagi jangkitan di komuniti masih tinggi, kita masih perlu memakai pelitup muka atau mengamalkan langkah pencegahan. Walaupun kita tahu jangkitan mungkin hanya akan menyebabkan gejala yang ringan, tetapi masih ada golongan yang belum menerima vaksin. Jadi kita bukan sahaja untuk melindungi diri kita, tetapi kita juga mahu melindungi orang lain yang ada di sekeliling kita. Terutamanya bagi mereka yang tidak dapat mengambil vaksin seperti anak-anak kita, bayi yang masih kecil dan mereka yang mempunyai alahan. Jadi doktor, bagaimana doktor melihat senario ini apabila varian baru ni, varian Delta, boleh menjangkiti kanak-kanak dan juga mereka yang berada di dalam peringkat umur yang berlingkungan 12 hingga 17 tahun. Bagaimana untuk kita melindungi mereka seterusnya? Kerana sekolah bakal dibuka pada bulan September dan sebagainya. Kalau guru saja yang menerima vaksin, agaknya tidak mencukupi untuk komuniti setempat di dalam sekolah itu. Sebab tu pertama kali yang perlu kita utama sekarang, kita perlu mendapatkan tahap peratusan vaksinasi yang maksimum. Sekiranya kita dapat mencapai keseluruhan vaksinasi kepada mereka yang layak mendapat vaksin, jadi kita sekurang-kurangnya dapat mengurangkan penyebaran vaksinasi di komuniti. Dan bila kita dapat kurangkan penyebaran ini, maka mutasi varian akan kurang berlaku. Dari segi langkah untuk membuka sekolah pada masa yang terdekat ini, jadi kita perlu menyediakanlah walaupun di golongan dewasa atau guru-guru yang sudah menerima vaksin. Sebab itulah langkah-langkah pencegahan, selagi kita tak mencapai 80% dari segi seluruh populasi mendapat vaksin, kita perlu mengamalkan langkah-langkah penjagaan. Doktor, dari apa yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam, pastinya mereka yang dalam fasa 2 teruja dengan kelonggaran yang diberikan, dan ini memberikan sedikit macam mereka boleh kebebasan untuk melakukan sedikit sebanyak aktiviti yang dirindui sebelum ini. Tapi bagaimana pula nasihat Prof. Doktor sendiri kepada mereka yang berada dalam fasa 2 ini, terutamanya kepada pemilik-pemilik premis yang akan menerima kunjungan pengguna, pembeli dan juga masyarakat yang akan keluar untuk melakukan aktiviti sosial ini? Okey, kalau kita lihat apa yang dilonggarkan, apa yang diumumkan semalam, apa yang diumumkan adalah kelonggaran dari segi merentas daerah, merentas negeri dan juga pembukaan sektor-sektor perniagaan tertentu. Tetapi ini bukanlah bermakna kita boleh terus melupakan SOP yang lain seperti memakai pelitup muka, kerap memastikan membasuh tangan, mengekalkan penjarakan sosial. Yang itu pencegahan dari segi tahap individu masih kita perlu lakukan sekiranya kita mahu keluar ke kedai ataupun merentas daerah ataupun melawat tempat yang sudah dibenarkan, ya. Kerana seperti yang saya kata tadi, kita masih lagi belum mencapai tahap vaksinasi yang maksimum apa yang kita harapkan lagi. Jadi doktor, soalan seterusnya adalah bila kita boleh longgarkan SOP dan bila pada pandangan doktor kita akan mencapai imuniti kelompok yang kita sasarkan ini? Itu crystal ball betul soalan, Prof. Yes. Kita boleh melonggarkan langkah pencegahan apabila kita mencapai peratusan vaksinasi yang tinggi dan kadar jangkitan di komuniti yang rendah. Jadi selagi secepat mana kita dapat mencapai itu, dan secepat itulah kita dapat membuka semula ataupun melonggarkan semula langkah-langkah
pencegahan. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang ni ialah untuk sama-sama menyokong usaha percepatkan pencapaian peratusan vaksinasi yang tinggi. Jadi kita hendaklah menggalakkan kita sendiri untuk mendaftar vaksin dan mendapatkan vaksin, dan juga menggalakkan mereka di sekeliling kita untuk mendapatkan vaksin. Doktor, untuk 1 minit berbaki ini kesimpulan juga kita nakkan saranan sendiri daripada pihak doktor sebagai pakar epidemiologi. Kita tahu rumah-rumah ibadat akan dibuka dan kita tahu banyak warga emas yang akan pergi. Tapi dan mereka perlu menunjukkan bukti vaksinasi dan sebagainya. Tapi dari segi apa lagi langkah keselamatan yang boleh diambil untuk memastikan keselamatan mereka bila keluar beribadah ini di mana-mana rumah ibadah sekalipun? Ya, yang penting adalah menjaga SOP diri sendirilah. Jadi walaupun seperti mana saya kata tadi, semua dah dibuka, kita boleh keluar, pergi ke kedai, kita boleh keluar ke masjid menjalankan ibadah. SOP itu seperti memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan, ya, dan sentiasa memeriksa kesihatan diri kita lah. Sekiranya kita tidak sihat, tidak perlulah kita keluar untuk ke masjid sebagainya. Dan itu tanggungjawab kita sebagai individu lah untuk memastikan kita tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Walaupun sememangnya kita dah vaksin, seperti yang kita bincang awal tadi, jangkitan masih boleh berlaku, dan sekiranya jangkitan berlaku, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Jadi SOP secara individu masih perlu dijaga. Baik, terima kasih kerana bersama kami pagi ini memberikan penerangan yang begitu menyeluruh tentang mengapa kita tidak harus ambil secara sambil lewa semua kelonggaran yang bakal diberikan ini walaupun kita telah menerima suntikan dos vaksin yang sepatutnya. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Prof kerana bersama kami.